kita melihat ini antara sindiket yang masih aktif, khususnya di negara-negara seperti Kemboja, Laos dan juga Myanmar. Dan setakat ini, Kementerian Luar Negeri berjaya menyelamatkan lebih 400 orang individu dan masih ada lagi yang dijejaki, Aziz. Betul, memang masih ramai sebenarnya yang masih dijejaki dan diharapkan agar kita dapat jejak mereka untuk kita bawa kembali ke Malaysia dan diselamatkan. Jadi, untuk kita cerita mengenai sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara ni hari ini, kita sangat gembira apabila Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Negeri, sudi bersama dengan kami di MSI. Assalamualaikum, Datuk Seri. Assalamualaikum, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dah breakfast ni? Dah. Alhamdulillah. Okey, Datuk Seri. Tadi kita dah cerita pasal statistiknya sikit. Kan? Dekat Kemboja, boleh dikatakan sangat ramai dan telah pun berjaya diselamatkan dengan 261 yang telah pun diselamatkan. Tapi sebelum kita cerita mengenai statistik kita dan lebih panjang kita masuk ke dalam topik kita ni, kita nak cerita satu perkara yang selalu di-share di social media sekarang ni, Datuk Seri. 100 hari pencapaian. Datuk Seri. Iyalah, bagi saya ni sukar untuk saya membuat penilaian sendiri. Saya fikir saya serahkan kepada rakyat dan juga dari segi tugas yang diberikan yang paling mustahak ialah kita perlu melaksanakan amanah yang diberikan dalam konteks Kementerian Luar Negeri ini. Kita perlu membawa semula Malaysia ke mercu kejayaan di peringkat antarabangsa, membina semula negara kita di pesada antarabangsa dengan imej kita yang baik. Dan alhamdulillah kita telah pun melakukan itu dan nampaknya kemunculan Malaysia di peringkat antarabangsa itu sudah mulai dirasai. Jadi kita akan teruskan. Maknanya dia tidak hanya tertumpu hanya 100 hari atau 10 bulan. Selagi kemampuan kita untuk melaksanakan tugas itu dengan membina semula negara kita di peringkat antarabangsa itu seharusnya menjadi tumpuan dan gerak kerja kita. Dan Datuk Seri, saya pasti bagi Kementerian Luar Negeri sendiri, bagi Datuk Seri sendiri melihat begitu banyak yang perlu diperlihatkan, diperincikan dan mungkin antara cabaran setakat ini yang menjadi fokus utama bagi Kementerian Luar Negeri. Cabaran kita sebenarnya ada dua. Pertama, kalau kita lihat dari segi persekitaran politik atau sekarang ini orang gunakan perkataan geopolitik. Geopolitik negara kita dengan dia dalam kalangan negara ASEAN dan juga apa yang berlaku di seluruh dunia. Yang itu adalah merupakan satu perkembangan baru yang perlu kita ikuti, kita tatapi supaya Malaysia tidak terperangkap dalam krisis politik dunia yang berlaku pada hari ini. Kerana dasar kita bagaimana kita nak mengekalkan Malaysia yang aman, Malaysia yang stabil, dasar kita dasar yang berkecuali, kita tidak memihak supaya kita tidak menjadi bahan bagi negara-negara lain menggunakan kita bagi matlamat mereka. Jadi yang ini kita perlu kekalkan dari segi kedaulatan kita, yang kita perlu pertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bidang diplomasi juga kita tahu bahawa dia bukan hanya sekadar dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang ekonomi. Bagaimana kita nak membawa balik ekonomi negara kita, dan tugas kita di peringkat Kementerian Luar juga ialah membantu kementerian-kementerian yang lain seperti kementerian di peringkat MITI dan lain-lain supaya ekonomi negara kita dapat berkembang semula, FDI kita dapat kembali semula ke negara kita. Dan ini adalah antara tugas-tugas utama, cabaran yang perlu kita bina ketika mana dunia di hadapan kita berubah dengan begitu pantas, dengan suasana yang tidak menentu, dan bagaimana kita nak memastikan supaya Malaysia berada dalam keadaan yang baik. Ya, itu cabaran, orang kata satu dua cabaran, Datuk Seri. Tapi satu lagi cabaran besar ni, Datuk Seri. Scammer. Sindiket yang sangat-sangat orang kata berleluasa sekarang ni, daripada luar negara mengetawarkan pekerjaan di luar negara, tapi bila sampai sana habis. Ini kisah-kisah yang menyedihkan tentang apa yang dihadapi oleh rakyat kita. Kerana mereka dijanjikan dengan pekerjaan, dengan pendapatan yang lumayan,
tentunya bagi siapa pun apabila mendengar tawaran-tawaran yang lumayan ini, ia akan cepat tergoda dengan tawaran itu. Cumanya apa yang berlaku tawaran-tawaran di luar negara ini, ia adalah satu bentuk scam ya, yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan sindiket tertentu dengan menggunakan social media ini, dan mereka telah berjaya mempengaruhi pencari-pencari kerja yang kononnya mereka akan ditawarkan dengan sejumlah gaji yang begitu lumayan sekali. Ada yang dikatakan di offer sampai mungkin ada 10,000, 56,000 dalam nilai wang, bukan wang Malaysia, wang US dan sebagainya. Dan bagi siapa pun bila dia tengok itu, dia akan melihat bahawa ini jumlah yang besar. Kalau dia convert balik dalam duit Malaysia, tentunya banyak, dia katanya. Dan ini gambaran-gambaran yang diberikan, maka tentunya bagi pencari-pencari kerja yang memerlukan kerja ini akan cepat tergoda dengan apa yang ditawarkan. Datuk Seri ada sebutkan sedikit sebenarnya tentang modus operandi yang telah pun menggunakan media sosial dan sebagainya. Dan kita sebagai dalam dunia 2023 ni, saya percaya ramai anak-anak muda yang tech savvy, yang tahu, tetapi ada juga setengah golongan yang lebih mudah menjadi mangsa. Betul. Dan daripada perincian atau pemerhatian Datuk Seri sendiri, siapakah yang mudah terpedaya, mudah tergoda dengan tawaran ini, dan siapakah mereka? Ini bagi golongan, saya lihatlah dari pemerhatian saya, ialah golongan generasi muda yang selalu bermain dengan social media ini, yang pergi tengok, yang browse through social media, dan mereka melihat apa dia panggil fake profile ni, dan kemudian termasuklah shadow websites yang ada, yang kumpulan ini dia tidak akan memperkenalkan diri mereka yang sebenarnya, dia buat secara fake. Jadi bagi anak-anak muda yang pencari-pencari kerja yang savvy dengan dengan teknologi ini, dan yang hari-hari dia tengok dalam website, maka dia akan cepat terpengaruh. Sebab kebanyakan yang terpengaruh ini ialah daripada mereka yang seringkali tengok dalam website peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Yang keduanya, di kalangan rakan-rakan mereka, dia share information itu. Mungkin ada di kalangan mereka yang pergi di peringkat awal sebulan, dia kata, ni bagus ni, kau mari kan, ni not bad. Bincang-bincang dengan kawan. Dia bincang dengan kawan kan, dia pun rasa not bad. Dia rasa bulan pertama kan, tapi apabila perkara itu berkembang, lepas tu dia duduk 2-3 bulan, baru dia merasai keazaban itu, azabnya berada di sana, bagaimana mereka dikendalikan, bagaimana mereka diperlakukan. Jadi yang ini akhirnya membawa nasib malang kepada mereka. Gaji mereka ditahan, mereka diseksa, dipukul dan sebagainya. Ya, itu nak tahu seteruk mana tu Datuk Seri, dia punya tahap azab dia tadi tu. Adakah memang sampai tak boleh dicari langsung, tak boleh dijejak langsung? Ya, ini merupakan satu sindiket antarabangsa yang mereka ini, saya nak sebutkan, dia tempat operasinya itu di kawasan sempadan. Ada sempadan negara dekat Myanmar, dan juga di Cambodia tu mungkin dia ada operasi di tempat-tempat tertentu, dan kawasan-kawasan dikawal oleh kumpulan-kumpulan tertentu ini, sedikit besar ni, ataupun tentera-tentera khas mereka, bukan kerajaan punya, bukan kerajaan haram, yang haram ni. Jadi mereka kawal di kawasan itu. Ini menyebabkan mereka ini terpisah dari segi hubungan mereka di dunia luar, dan dari segi pergerakan mereka dikawal, dijaga. Dan sebab itulah kalau ada cubaan-cubaan untuk keluar umpamanya, mereka akan mencari mereka ini di mana mereka dan sebagainya. Jadi ini antara cabaran yang besar lah. Datuk Seri, kita melihat statistik kan, puluhan ataupun dalam konteks keseluruhannya ratusan masih sedang dijejaki, ratusan juga berjaya diselamatkan. Saya pasti ramai lagi di luar sana yang belum dikenal pasti lagi. Betul. Dalam pandangan Datuk Seri sendiri, apakah antara usaha Kementerian Luar Negeri untuk bekerjasama dengan pihak antarabangsa untuk menumpaskan sindiket seperti ini? Kita tak tahu dari segi jumlah sebenarnya, tetapi yang kita selamatkan, yang kita berjaya selamatkan bersama dengan polis, 418. Yang ini bilangan yang ada dekat kita. Yang
yang telah pun mendaftar kepada kita, memaklumkan, membuat report. Ada 166 lagi yang belum jaya kita selamatkan. Tapi mungkin di luar sana lebih ramai, kita tidak tahu, yang kerana mereka tidak membuat laporan. Walau bagaimanapun kita telah mengambil langkah secara bersepadu. Kita telah membuat sebuah jawatankuasa khas task force di bawah KLN dan dianggotai oleh pelbagai jabatan dan juga dengan kementerian, dan kita bekerjasama. Kita tak boleh buat kerjasama atas nama kementerian luar saja, ya, saya nak sebutkan di sini. Sebab tu dalam konteks kerajaan kita ni, kita bekerja bersama-sama. Sebab ini antara tugas penting Kementerian Luar dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri sebagai anggota polis umpamanya, mereka mempunyai kepakaran bagaimana nak turun bersama. Di peringkat Kementerian Luar, kita mempunyai kepakaran di peringkat diplomasi kita, hubungan diplomatik dan sebagainya. Dan kedua-dua ini perlu bekerja bersama-sama untuk memastikan supaya tindakan kita dapat kita ambil. Yang keduanya, kita juga perlu kita bekerjasama juga dengan Interpol, dengan ASEANAPOL. Di peringkat ASEAN ni dipanggil ASEANAPOL. ASEANAPOL, ya. Tetaplah kan kena ada pol. Ada pol, polis lah. Ya. Dan untuk membolehkan tindakan-tindakan kita, supaya kita dapat trace di mana tempatnya, dan bekerjasama dengan kerajaan di dalam ASEAN, dan konteks umpamanya bekerjasama dengan kerajaan Myanmar, kerajaan Thailand, kerajaan Cambodia, Laos dan sebagainya, bagi kita memastikan supaya mangsa-mangsa yang menghadapi masalah ini dapat kita selamatkan. Jadi dalam erti kata yang lain, ini antara langkah-langkah yang secara tuntas yang kita buat dalam memastikan untuk kita dapat selesaikan masalah itu, selamatkan rakyat Malaysia ini. Datuk Seri, bila cakap tentang menjejaki mereka ni dengan task force yang kita ada, adakah menyelamatkan mangsa-mangsa yang belum dapat dijejaki ini satu proses yang sukar, yang kompleks, dan adakah ia time sensitif kerana kita risau dengan keselamatan mereka? Ya, ia adalah merupakan satu proses yang sangat kompleks dan sensitif. Dia menyentuh tentang keselamatan bukan hanya mereka yang jadi mangsa, tetapi pasukan kita yang pergi. Sebagai contoh, dari segi Kementerian Luar, kita ada wakil-wakil kita, wakil-wakil daripada diplomatik kita. Keselamatan mereka, nama mereka, kalau mereka pergi cuba untuk nak buat deal umpamanya, maka mereka akan dipantau. Ada kes berlaku di kalangan, so dangerous dan sangat berbahaya tugas-tugas ini. Sebab itu saya sebutkan kepada sesiapa saja yang nak membantu, tak apa, boleh kita boleh membantu, tapi kita kena tahu dari segi peranan masing-masing yang perlu kita buat dan dapat kita bekerja secara bersama. Jangan buat kerja secara sendiri ini. Ini adalah kerja-kerja yang sangat berbahaya. Orang kata jangan terjah. Jangan terjah. Takut nanti itulah ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi Datuk Seri, sebenarnya perkara ini perlu dikawal daripada permulaan. Daripada awal-awal kita tengok iklan tu sendiri. Kita dah perlu elakkan. Betul. Jadi mungkin Datuk Seri ada nasihat kepada rakyat Malaysia. Saya nasihatkanlah kepada mereka yang mencari kerja apa semua, supaya setiap peluang pekerjaan di luar negara ini kita berhati-hati terlebih dahulu. Kita buatkan kajian dulu ataupun mendapat pandangan kedua. Minta pandangan, nak nasihat. Kalau kita nak bekerja di luar, sebagai contoh, kita berhubung dengan pihak Kementerian luar negeri. Kita seringkali kita keluarkan kenyataan kita yang mengingatkan rakyat Malaysia di mana saja mereka berada. Kalau mereka berada di luar negara, mereka hendaklah mendaftar ke kedutaan kita di luar negara, supaya apa berlaku kepada mereka kita ada rekod. Betul. Kan? Saya setuju. Tapi ada yang ikut, ada yang mungkin dia kata dia ambil mudah. Tetapi apabila berlaku sesuatu peristiwa seperti ini,
ini menyebabkan keadaan yang sukar untuk kita kena pasti di mana mereka, siapa nama mereka. Sebagai contoh, baru-baru ini saya terima ada seorang hantar kat saya dari segi gambar seorang tengah duduk cakap. Tapi kita tak tahu siapa dia. Saya pun hantar kepada malah wakil kita, wakil perwakilan kita di luar negara yang berkenaan. Saya beritahu tolong cari muka ni. Dia pun hantar kat saya, Datuk Seri, dalam kalau hantar muka saja kami tak tahu nama dia apa. Detail dia tak tahu. Jadi saya terpaksa hantar balik di sini, minta pandangan bagaimana dapatkan suruh cari detailnya untuk kita hantar balik untuk supaya wakil kedutaan kita dapat pergi cari dia di mana, ataupun dia ditahan sekarang ni di penjara mana. Jadi wakil kedutaan boleh pergi tengok keadaan dia, nak memantau. Jadi saya nak nasihatkan supaya sesiapa saja yang ingin mencari pekerjaan, peluang pekerjaan atau mendengar tawaran-tawaran pekerjaan yang begitu hebat sekali, dalam bahasa Inggeris disebut lukratif sekali, mereka hendaklah pergi tengok dulu, dapatkan pandangan kedutaan, dan kalau kita lakukan ini, insya-Allah kita dapat selamatkan mereka-mereka ini daripada terjerumus dalam sedikit-sedikit yang tidak bertanggungjawab ini. Ya, diharapkan supaya kita dapat ingatkan jugalah ahli keluarga kita. Ya, betul. Mungkin jarang tengok social media semua kan. Datuk, saya percaya juga peranan ibu bapa pun sangat penting untuk memantau anak-anak kita. Sangat berusaha. Dan kalau ada satu pesanan, nasihat ataupun apa pun saja untuk disampaikan kepada para ibu bapa di luar sana bersempena dengan Hari Wanita Sedunia. Saya pertama sekali mengucapkan wanita-wanita. Untuk wanita-wanita, kita hormati ibu kita, isteri kita. Kita ucapkan selamat Hari Wanita. Pengorbanan mereka sangat besar, jasa mereka sangat penting kepada negara. Mereka sentiasa diingati sepanjang masa. Wow. Datuk cinta. Berbunga-bunga hati saya mendengarnya. Keluar bunga ikut. Berbunga-bunga. Datuk Seri, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kerana sejumlah masa memberikan peringatan kepada kita semua untuk sentiasa cakna dan jangan mudah terpedaya. If it sounds too good to be true. Betul lah Datuk Seri. Too good to be true sometimes. Don't fall into that. Don't fall into that. Jangan terpedaya. Jangan mudah terpedaya kan. Jangan mudah terpengaruh dengan ajakan kawan-kawan juga. Betul. Kaji dulu sebelum pergi. Okey, jadi itu dia Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Negeri yang sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Datuk Seri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak.